Cuma saya nak ingatkan bahawa kita masih lagi berada pada bab yang pertama. Dan kita masih lagi berada pada satu hadis yang agak panjang, iaitu hadis yang terakhir daripada bab ini. Iaitu hadis yang ke-13. Saya ulang balik hadis yang ke-13 dan saya ulang supaya kita ada kesinambungan. Sebab hadis ini kita dah baca 2 bulan yang lalu. Nak tak habis-habis lagi. Sebab ceritanya menarik dan banyak kesimpulan faedah yang perlu kita ambil perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a aw kama qala. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam EJK Masjid, yang dimuliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kesempatan untuk kita bertemu dengan tahun baru pada malam ini. Bermakna kita semakin meningkat usia kita, semakin uban kita bertambah, semakin umur kita lanjut. Bermakna juga seperti mana kata Imam Al-Ghazali, perkara yang paling dekat dengan kamu ialah kematian. Semakin hari semakin dekat dengan kita. Dan Alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi diberi kekuatan, semangat dan istiqamah untuk kita meneruskan lagi tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya yang bertakwa dan hamba-Nya yang bersyukur. Dan Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat lagi bersama dalam slot pengajian kitab kita, iaitu kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kalau kita ingat balik tuan-tuan, kita masih lagi berada pada satu hadis. Dan hadis ini masih lagi berada pada bab yang pertama. Bab yang membicarakan tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Dan hadis yang pertama yang kita baca ialah hadis innamal a'malu binniyat. Nanti esok adalah doktor-doktor yang akan membaca hadis ini berkaitan dengan hijrah. Kenapa setiap tahun, setiap waktu kita sambut ma'al hijrah, nanti akan diterangkan. Nak kata pentingnya. Sebab itu hadis pertama yang kita baca pada kitab ini ialah hadis innamal a'malu binniyat, berkaitan dengan niat. Dan seterusnya Nabi kata, faman hijratuhu, siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya. Nabi sebut lagi siapa yang hijrah kerana seseorang wanita. Semua itu adalah melibatkan hijrah. Jadi nak cerita bahawa hijrah itu amat penting dalam kehidupan kita. Dan saya tak nak membahas ataupun menghuraikan tajuk hijrah sebab dah ada slot khas hijrah. Cuma saya nak ingatkan bahawa kita masih lagi berada pada bab yang pertama. Dan kita masih lagi berada pada satu hadis yang agak panjang, iaitu hadis yang terakhir daripada bab ini. Iaitu hadis yang ke-13. Saya ulang balik hadis yang ke-13 dan saya ulang supaya kita ada kesinambungan. Sebab hadis ini kita dah baca 2 bulan yang lalu. Nak tak habis-habis lagi. Sebab ceritanya menarik dan banyak kesimpulan faedah yang perlu kita ambil perhatian. Jadi hadis ini Nabi cerita berkaitan dengan Bani Israel. Nabi cerita tentang Bani Israel yang mana dulu ada 3 orang lelaki. Sama ada dia nak balik daripada kerja ataupun baru nak pergi kerja. Dalam perjalanan tersebut,
mereka nampak dah cuaca tak berapa elok ni. Langit masih lagi nampak hitam macam nak ribut ni. Jadi mereka rasa, kita ni tak boleh balik dah ni. Jadi kita terpaksa cari tempat berteduh, tempat yang selamat untuk kita berteduh. Zaman dulu homestay tak ada, hotel pun tak ada lagi. Jadi yang mereka nampak adalah gua. Lalu mereka masuklah. Bila masuk, tiba-tiba Nabi sebut sakhratun minal jabin fasaddat alaihim fanhadarat. Tiba-tiba batu besar pada gunung tadi bergolek-golek jatuh lalu menutupi pintu gua yang mereka masuk tadi. Ada ulama kata kerana masa tu hujan lebat. Jadi hujan lebat ni kemungkinan macam-macam kemungkinan boleh berlaku. Banjirnya, keruntuhannya dan sebagainya. Jadi ulama kata hujan lebat. Tapi dalam hadis ini tak sebut. Yang Nabi sebut batu besar golek-golek pada gunung sana tu menutupi pintu gua yang mereka masuk tadi. Bila macam tu apa yang terjadi? Mereka cuba nak melepaskan, nak membebaskan diri mereka daripada gua tadi. Akhir sekali cuba tolak batu tadi. Rupanya batu ini bukan biasa-biasa batu. Batu besar, sakhrah. Bukan kata nak terbuka. Gerak pun tak gerak. Lalu yang mereka nampak kematian saja. Bekalan dah tak ada, apa pun tak ada, orang pun tak tahu. Jadi mereka tunggu mati je lah. Tapi bagusnya apabila dia bermusafir ramai, iaitu 3 orang. Jadi ada cadangan di kalangan mereka ini, dikata inilah benda yang terakhir yang perlu kita buat. Iaitu kita doa kepada Allah. Doa bukan biasa-biasa seperti mana kita doa biasa-biasa. Tapi doa ini dipanggil doa tawassul. Iaitu kita bertawassul dengan amalan yang pernah kita buat. Ini dipanggil doa tawassul, doa semasa emergency. Doa terus jadi. Ada tawassul ni, kita dah hurai. Apa maksud tawassul? Tawassul ini daripada ambil bahasa Arab, wasilah. Iaitu menjadikan sesuatu itu sebagai perantaraan di dalam doa kita. Dan kita tetap memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa tawassul ini ada beberapa jenis. Antaranya tawassul bil asma'ul husna. Tawassul dengan nama-nama Allah yang maha indah. Yang Nabi sebut nama Allah itu ada 99. Jadi antara nama-nama ini kita boleh jadikan ia sebagai tawassul dalam doa kita. Dan Allah sendiri sebut walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu memiliki nama-nama yang cantik, nama-nama yang indah. Lalu Allah sebut fad'uhu biha, maka hendaklah kamu mohon berdoa dengannya. Sebab itu kebanyakan hadis yang Nabi ajar kita doa semuanya mengandungi didahului oleh memuja nama Allah dahulu. Ulama kata kalau kita nak doa kita dimustajabkan oleh Allah, perbanyakkan memuji Allah. Nescaya semakin tinggi harapanlah doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi contohnya seperti kita nak murah rezeki, kita sebut nama Allah Ar-Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Irziqni, irzikna, wahai yang maha pemberi rezeki. Rizkikan kepada aku, rizkikan kepada kami. Itu contoh. Baik. Yang kedua, tawassul yang dibenarkan juga ialah tawassul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Maknanya dalam taman ini kita kenal ada seseorang yang Masya Allah, kita kenal dia ni Masya Allah lah orang yang bagus, orang yang soleh. Selalu jaga solat, selalu jaga silaturahim. Jadi kita minta dia, Haji, Ustaz, Tuan Guru, boleh tak doakan saya esok ada operation, esok anak saya ada exam, tolong doa. Dibolehkan. Sebab ini pun dilakukan oleh para sahabat. Antaranya Umar Al-Khattab. Baik, yang ketiga ialah ni yang kita nak bincang, itu tawassul dengan amalan soleh yang pernah kita buat suatu ketika dahulu. Dan amalan ini mestilah syaratnya betul-betul kita buat kerana Allah semata-mata, bukan ada unsur-unsur lain. Jadi sahabat yang pertama bila didengar jadi dia pun berdoa dalam gua ni. Sahabat pertama dia doa, Ya Allah, Ya Tuhanku. Dia sebut nama. Dia sebut bagaimana amalannya. Kana li abwani syaikhani. Ya Allah, dulu ni aku ada orang tua, maknanya ibu dan ayah aku yang dah sangat tua. Dan aku berbakti kepada mereka kerana kamu, Ya Allah. Antara amalan aku, antara kebaikan aku buat kepada orang tua aku ialah setiap kali aku balik daripada kerja, aku akan pastikan bawa makanan.
bawa minuman apa-apa saja, aku akan pastikan mereka yang rasmi dulu. Maknanya aku dahulukan mama ayah aku dulu, baru lepas mereka rasmi, barulah aku bagi anak bini aku termasuk diri aku. Jadi adat kebiasaannya dia balik kerja, dia bawalah makanan minuman. Dalam hari ini Nabi sebut dia tukang cari kayu api. Itu kerja dia. Jadi dia balik, dia bawa, dia peras susu, dia bawa bagi mak ayah dia. Baru lepas mak ayah diminum, barulah dia bagi kepada anak-anak dan isterinya. Suatu hari mungkin dia terlambat jauh daripada cari kayu api. Dia balik lambat daripada kebiasaan. Balik-balik seperti biasa, dia bawa makanan, dia peras susu semua. Datang ke rumah, tengok-tengok nak bagi mak ayah dia minum. Mak ayah dah lena dah, tidur lena dah, berdengkur dah. Jadi ketika itu dia buat apa? Dia duduk, tunggu sampai mak ayah nak bangun balik. Dalam waktu yang sama dia lapar, isterinya lapar. Yang paling lentu lagi Nabi sebut, wasibiyatun yatadarau. Iaitu, wasibiyatun yatadarrawna inda qadamai, iaitu baby kecil, anak kecil, budak baby ni merangkak-rangkak peluk kaki papa, abi bagilah adik-adik nak susu, lapar ni. Dia kata no, tak boleh. Selagi mak ayah dia tak minum, selagi itu tak ada seorang pun sentuh. Ni bukan anak tiri tuan-tuan, bukan anak angkat, ini anak kandungnya sendiri. Dia sayang anak. Tapi ni mak ayah dia ni tak boleh. Kalau itulah prinsip dia, dia boleh saja ni. Anak ni tengah merangkak-rangkak, lapar, pucat, muka macam mayat hidup dah nak. Boleh saja, ma, abah, bangun ma, minum. Boleh saja kalau itu prinsip dia. Tapi dalam hadis ini Nabi sebut lagi, dia kata, aku tidak suka mengejutkan mereka semasa mereka lena tidur. Ni anak yang soleh. Nah, orang tua ni susah nak tidur. Jadi bila dia tidur, jangan diganggu. Bila dah diganggu, dia dah bangun, susah nak tidur. Susah nak tidur. Jadi dia kata, wallahi aku takkan mengejutkan kedua orang tua aku. Takkan. Jadi budak tadi lapar-lapar, peluk kaki, menangis-nangis lapar sampai tertidur. Sampai tertidur. Dia pun masih lagi duduk tunggu. Hatta barikal fajr. Sehingga tu nak subuh tu, baru mak ayah dia bangun sendiri. Masa bangun itulah dia bagi, ya ibu minum ni. Baru dia panggil anak dia nak makan minum ni. Lalu dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku. Kalau perbuatan aku itulah mendapat keredaan daripadamu, ya Allah. Aku buat semua ini kerana kamu, ya Allah. Permudahkan aku keluar, kami keluar daripada gua ini. Tiba-tiba pintu gua yang ditolak 3 tenaga lelaki tadi bergerak, terbuka dengan sendiri. Tak. Terbuka dengan sendiri. Tak ada orang bantu, tak ada ahli bomba, tak ada. Nak kata mustajab sungguh doa dengan amalan soleh. Itu lelaki yang pertama. Orang kata, Ustaz, ini zaman dulu berlaku. Saya banyak kali dah cerita. Zaman hari ni pun ada orang berdoa dengan amalan solehnya bersama dengan ibu bapanya. Dia ada satu masalah, lalu dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku. Aku selalu berbakti kepada orang tua aku, contoh-contoh sekian-sekian. Sekiranya kamu berkati, kamu redha dengan perbuatan aku, permudahkan. Jadi tuan-tuan, jadi. Dan benda itu saya nak ulang balik. Kita boleh tengok dalam YouTube lah. Tengok dalam YouTube. Ada dah. Baik. Lelaki pertama ni doa ni masih lagi tak boleh keluar sebab lubang tak mampu lagi mereka nak keluar. Tapi nampaklah cahaya. Lalu lelaki kedua berdoa juga. Antaranya doanya, ya Allah, ya Tuhanku. Aku dulu ni jatuh cinta dengan sepupu aku. Perempuan yang cantik, rupawan. Aku sayang dia, aku suka cinta dia seperti mana seorang suami menyayangi isterinya. Aku ajak dia buat benda yang tak elok, dia enggan. Tak ada. Suatu hari, disebut dalam hadis ini, suatu hari keluarga perempuan ini ditimpa masalah. Mungkin muflis, mungkin ada musibah dan sebagainya. Jadi perempuan ini datanglah minta bantuan daripada abang sepupunya tadi. Wahai abang sepupu aku nak minta bantuan kamu lah, mak ayah aku tengah sakit, ikutlah. Jadi yang lelaki ni jatuh cinta dengan perempuan tadi, dia kata masa ni aku nak ambil kesempatan. Dia kata, wahai adik sepupu aku boleh tolong kau dengan syarat kamu mesti menyerahkan tubuh kamu pada aku. Ni lelaki ni. Akhir sekali perempuan ni terpaksa sebab mak ayah dia tengah sakit ke, wallahualam. Inilah dia panggil terpaksa rela. Jadi lelaki pun bila perempuan ni dah setuju, dia bagi 120 wang dinar. Wa'ataituha, iaitu fa'ataituha 20 wa mi'atid dinar. 120 dinar ni ratus ribu tuan-tuan, ni duit emas. Bagi. Jadi perempuan ni setujulah dengan apa yang disyaratkan tadi. Semasa lelaki dia nak buat benda tak elok, dalam hadis lain disebut dalam riwayat lain, falamma qada'tu baina rijalaiha,
Dalam hadis ni disebut. Dalam riwayat lain, Nabi kata, tatkala lelaki tadi duduk di antara dua kengkangan perempuan tadi, nak buat benda yang tak elok. Tiba-tiba terkeluarlah daripada mulut perempuan tadi, qalat ittaqillah, wahai abang sepupuku, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Kalau kamu betul-betul nak aku jumpa ayah aku, ibu aku, minang dan kita kahwin, tak ada masalah. Lelaki yang tadi tengah, oh ni syok lah ni, perempuan yang idam-idamkan ni di depannya, bersetuju apa yang dia nak tadi. Sepatutnya tuan-tuan, dia boleh buat apa saja. Tapi disebabkan dengan perkataan Allah tadi, terus dipusing belakang, dia berpaling daripada perempuan tadi, lalu dia berlalu pergi tanpa dia ambil balik pun duit dia tadi. Sepatutnya lelaki kata, tak jadi nak buat lah, bagi balik lah duit aku tu. Ataupun kita share separuh lah, engkau separuh, aku separuh. Langsung 1 sen pun dia tak ambil balik. Sebab apa? Ditinggalkan perempuan tadi semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya perbuatan aku ketika itu mendapat keredaanmu, ya Allah, aku tinggalkan dia kerana kamu, ya Allah. Permudahkan kami keluar daripada gua ini. Terbuka lagi, tak. Wah, terbuka. Nak cerita bahawa doa mereka ini mustajab. Jadi, mereka masih lagi belum keluar. Sebab apa? Ada seorang lagi lelaki yang belum berdoa. Jadi, malam ni kita nak tahu dia ni dapat keluar ke tak tak. Sekarang kita baca lelaki yang ketiga. Ni sambungan dia. Wa qala ats-tsalits, Allahumma sta'jartu ujara wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba. فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه. Jadi lelaki ketiga pun berdoa, ya Allah, saya dulu mengupah para pekerja dan saya telah memberikan kepada mereka semua upah mereka, kecuali satu orang yang meninggalkan haknya dan terus pergi. Saya mengembangkan upahnya itu sehingga menjadi harta yang sangat banyak. Kemudian setelah itu dia datang dan berkata, hai hamba Allah, bayarlah kepada saya upah saya. Saya berkata, semua yang kamu lihat ini berasal dari upahmu, seperti unta, lembu, kambing dan hamba sahaya. Maka dia berkata, hai hamba Allah, kamu jangan memperlekeh-lekehkan diriku. Lalu saya jawab, aku tidak memperlekehkanmu. Dia pun mengambil semua hartanya itu dan membawanya dan tidak meninggalkan sedikit pun. Ya Allah, jika aku melakukan itu semua demi mencari redamu, maka bebaskan kami dari apa yang menimpa kami ini. Baik. Jadi lelaki ketika pun berdoa. Tadi dah dua tadi lelaki dah berdoa dan gua tadi memang terbuka dah. Nampak dah cahaya, cuma masih belum dapat keluar. Jadi lelaki ni berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, dalam doa dia. Dulu ni aku jadi bos. Aku ni majikan. Aku ni majikan bos. Jadi aku upah beberapa pekerja. Iaitu asta'jartu ujara. Aku upah pekerja. Jadi setiap kali aku bagi, sampai bulan bagi gaji. Sama ada sebulan 2 kali ataupun sebulan sekali. Jadi itulah gaji. Aku bagi. Fa'ataituhum ajrahum. Dan sampai masanya aku bagi gaji. Bagi-bagi, baru perasan. Hari itu, ada seorang pekerjanya tak datang. Ghaira rajulin wahidin tarakal ladhi lahu wa dhahaba. Tiba-tiba pekerja ni tak nampak datang. Tak ambil. Dia datang pergi mana? Dia dah mungkin lagi pergi mana? Tak ambil. Jadi gajinya masih lagi dia belum ambil. Apa yang dibuat oleh majikannya tadi, budak tadi, orang tadi, disimpan. Kalau kita dah, baguslah. Kalau tak ambil 2 orang lagi bagus. Untung aku tak. Yang ni bagusnya dia ni simpan. Bukan setakat simpan saja. Apa yang dibuat? Fathammartu ajrahu hatta kathrat minul ambal. Bukan disimpan saja, simpan ni nilai yang ni dia tak ke mana. Dia akan rendah.
Macam duit kita hari ni lah. Kalau dulu boleh beli nasi lemak dengan 20 sen, hari ni 20 sen cari nasi lemak. Nak kulit nasi lemak pun tak ada, tuan-tuan nak? Nak? Hari tu 20 sen boleh beli macam-macam. Hari ni RM2 nasi lemak tak ada telur pun. Nak? Contoh. Jadi dia kena dia buat apa? Fathammartu ajrahu. Iaitu dia melaburkan duit gaji pekerjanya tadi yang sikit tadi, dia melabur dalam bisnes dia. Melabur hatta kasrat minhul amwal. Lalu daripada duit yang sikit ini, bila dia melabur ni makin banyak untung makin banyak, daripada sikit menjadi banyak. Banyak tak banyaknya luar biasalah. Dah lama kemudian bertahun-tahun ni orang tu masih belum datang lagi. Faja'ani, lalu dia kata suatu hari orang ni datang balik. Faja'ani ba'da hin, dia datang kepada saya balik dalam tempoh yang agak lama. Faqala, tiba-tiba orang ni datang tak bagi salah apa tu. Ya Abdullah, wahai hamba Allah. Ya Abdullah ni hamba Allah. Kalau kita pergi haji, pergi umrah ni, orang Arab dia tahu nama kita dah. Dia panggil 3 kata. Sama dia panggil haj, ya tariq. Orang tahulah. Haj, haji. So orang nak pergi semua haji. Jadi dia panggil kita haji. Kita pun haji. Dia tahu aku haji ke? Memang tahulah semua orang pergi haji. Yang kedua dia panggil kita Abdullah. Ya Abdullah ta'al. Abdullah maknanya hamba Allah. Kita aku bukan Abdullah. Nanti dia kata alasta bil Abdullah, bukankah kamu ni hamba Allah? Iyalah, kita hamba Allah. Ataupun dia panggil kita Muhammad. Walaupun nama kita Ismail ke Zakaria ke tak, dia panggil Muhammad tu Muhammad. Kita kata apa selalu Pak Arab ni panggil aku Muhammad? Muhammad ni kalau kita terjemah yang terpuji. Macam kawan saya dulu dalam kuliah, Syekh ni dia tak tahu namanya daripada Gambia dia. Jadi Syekh panggil, ya Muhammad ta'al. Dia duduk depan sekali. Dia kata, ya Syekh, ana lastu bi Muhammad. Nama saya bukan Muhammad, nama saya sekian-sekian. Lepas tu Syekh kata, alasta bi Muhammad, bukankah kamu ni yang terpuji? Muhammad itu terpuji. Ya, ana Muhammad. Maknanya orang panggil Muhammad pun kita ya je lah. Muhammad, Abdullah itu hamba Allah baik. Jadi dia ni datang tiba-tiba, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Wahai hamba Allah, bagi balik gaji saya hari tu. Kalau kita lah tuan-tuan, mu ni siapa ni? Mu ni siapa? Dah tak kenal lah bertahun-tahun. Tapi ni bagusnya, addi ilayya ajri. Bagi balik gaji saya hari tu. Fakultu kullu ma tara min ajrika. Lalu aku berkata, orang yang berdoa ni, aku berdoa kepada pekerja yang datang menuntut balik gaji dia hari tu. Aku kata tu, gaji kamu hari tu tak ada dah, duit ni tak ada dah. Tapi gaji kamu ni, apa yang kamu tengok semua ni adalah gaji kamu. Yang kamu, kullu ma tara min ajrika. Apa yang kamu tengok ni semuanya adalah gaji kamu. Itu disebut lagi minal ibil. Ada unta, ada lembu bakar, wal ghanam, ada kambing, wal raqiq, ada pekerja, hamba-hamba. Maknanya ada ladang unta, ada ladang lembu, ada ladang kambing. Zaman dulu tu orang kaya dianggap kaya apabila dia ada unta seekor, cukuplah kenderaan dia orang tu. Hari ni pun orang ada lembu ni kaya tuan-tuan. Lebih lagi baru ni musim haji seekor lembu apa 7,000, 8,000, ada belah-belah ribu. Bayangkan kalau dia ada 50 ekor, dah apa dah. Yang ni bukan setakat lembu, unta pun dia ada. Unta, kambing, pekerja semua. Lalu majikan dia kata, yang kamu nampak semua ni hak kamu, milik kamu. Itu gaji kamu hari tu. Orang ni marahlah. Datang nak minta gaji yang berapa puluh ringgit je hari tu. Dia kata apa? Faqala ya Abdullah, la tasta'zibi. Mu jangan mempermain-mainkan aku. Aku datang minta hutang aku, minta gaji aku tempoh hari tu, aku serius ni. Kamu main-mainkan aku pula. Gaji aku RM20, kau tunjuk semua ni. Kereta Mercedes, kereta Wolfire, Alfa semua milik kau. Mu ni main-main sungguh ni. Tak? Lalu dia kata apa? Fakultu la asta'zi'u bika. Aku tak main pun. Aku cakap serius ni. Betul ni. Semua tu milik kamu semua ni. Tak? Sebab aku melabur hari tu, aku melabur duit yang gaji kamu tu sekarang dah. Ni, dah jadi milik kamu. Lalu orang ni tuan-tuan tanpa fikir panjang, betul ni? Betul lah. Akhir sekali, fa'akhadahu kullahu, tiba-tiba dia ambil semua. Dia sapu bersih. Tahi kuda pun tak simpan. Tahi unta pun tak simpan. Jenis orang yang baru nak naik kaya ni, orang miskin tak?
Dia baru nak naik kaya ni, benar sampah-sampah dia ambil. Sebab dia biasa jual sampah lah, ambil sampah, golong-golong sampah. Dia kata ni, tahi unta pun boleh jadi baja ni, ambil semua sekali. Dalam hari ini Nabi sebut, fa'akhadahu kullahu, semua sekali dia ambil. Sepatutnya bagilah separuh. Dalam syarikat kan, penubuhan syarikat. Contoh kita ni ada duit, kawan kita tak ada duit, kita bagi duit modal kat dia, dia buat kerja kita. Maka keuntungan boleh bagi sama rata. Boleh. Ikut perjanjian kita. Yang ni ya Allah, seekor anak kambing dia tak bagi. Tahi unta pun dia tak bagi. Teruk betul dia sapu bersih. Fa'akhadha kullahu fastaqahu falam yatruku minhu syai'a. Orang ni kata dia tarik semua sekali. Tak tinggal sedikit pun bagi aku. Allahu Akbar. Tapi orang ini dibuat bukan kerana orang tadi. Sebab kerana dia jujur dan amanah. Dia berjujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh saja hari itu dia ambil duit bang. Kalau duit apa gaji hari itu RM50 lah. Ambil 500. Lah, boleh saja. Sebab tak ada orang tahu pun. Orang ni pun tak tahu. Itu harta dia boleh jadi banyak macam tu. Tak? Yang kedua memang dia berhak dapat ambil. Paling-paling kurang anggaplah itu adalah sebagai upah dia. Tapi langsung dia tak ambil. Ni orang yang amanah, orang yang jujur. Baik. Lalu dia kata orang yang tak tinggal langsung. Lalu dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku. Engkaulah yang maha mengetahui, ya Allah, perbuatan aku ketika suatu masa dahulu. Aku bagi dia semua, aku tak cakap apa pun, ya Allah. Aku tak kecil hati pun. Sebab aku buat ini kerana kamu. In kuntu fa'altu dhalika batira. Sekiranya aku buat demikian itu kerana mencari redamu, ikhlas kerana kamu. Dan kamu reda dengan aku, ya Allah. Fafruj anna ma nahnu fihi. Maka bebaskanlah aku ya Allah daripada apa yang menimpa kami ini ya Allah. Akhir sekali terbuka. Famfarajat sakhratun. Dibuka tak buka dengan luasnya. Fakharaju yamshu. Lalu mereka dapat keluar tuan-tuan. Maknanya setelah 3 bulan mereka terperangkap dalam gua kitab ini. Hari ini dapat keluar lah. Alhamdulillah. Nak cerita apa? Nak kata Masya Allah mustajabnya doa. Dipanggil pun doa tawassul. Dengan syarat amalan yang pernah kita buat suatu ketika dahulu, yang pernah kita buat betul-betul lillahi ta'ala. Sebab itulah Imam An-Nawawi kita meletakkan hadis ini yang pada penghujungnya di bawah bab al-ikhlas. Sebab itu dia berkata dalam doa, ya Allah, ya Tuhanku, seandainya perbuatan aku itu mendapat keredaanmu, ya Allah, permudahkan aku, bebaskan aku daripada benda yang menimpa aku ini, ya Allah. Maka Allah bebaskan mereka. Jadi kesimpulan daripada hadis yang kita baca itu, lelaki yang ketiga ini, yang pertama sekali ialah dikatakan lelaki ini memang lelaki ini jujur sungguh. Jujur sungguh. Sehingga ulama kata, ada yang ulama kata lelaki ini jadi miskin kerana terlalu sibuk pula menguruskan harta pekerjanya tadi. Dulu dia kaya, dia majikan. Tapi disebabkan dia melabur duit pekerja dia tadi, duit pekerja semakin bertambah, semakin harta semakin bertambah, akhir sekali dileka. Dia tak ingat dia ada harta juga. Jadi dia terlampau risau kot, dia amanah jaga harta tadi sampai dia tak ingat dia punya harta tadi. Jadi miskin. Nak kata jujur sungguh. Sebab itulah orang ini dipanggil orang yang jujur baik. Seterusnya dalam perniagaan, ulama kata, hendaklah kita berlaku jujur. Ada. Sebab banyak hadis Nabi kata, orang yang berniaga dengan jujur akan diberkati. Orang yang berniaga tak jujur, maka akan dimurkai. Banyak hadis, antaranya Nabi sebut, dalam hadis Nabi sebut, at-tajirus sudduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, peniaga yang jujur dan amanah akan bersama-sama para nabi, wasiddiqin, orang yang jujur, dan wasyuhada, orang yang mati syahid. Tuan-tuan, hadis ini nak bagi tahu orang yang berniaga boleh masuk syurga bersama para nabi. Masya Allah. Sepatutnya, ustaz tak salah dengar ke ustaz? Sepatutnya ulama ke tak? Apa orang-orang alim ke? Ni Nabi kata at-tajir. Orang yang meniaga, peniaga, businessman contoh. Dia boleh masuk syurga bersama para nabi, para syuhada yang gugur syahid. Dengan syarat, pertama, jujur dan amanah dalam perniagaan. Rupa-rupanya tuan-tuan, 2 syarat ini sangat-sangat mustahil dah
pada hari ini nak cari kejujuran dalam perniagaan. Ada saja unsur-unsur menipu. Ada je. Tahu tak? Sebab itu menipu dan perniagaan ni seolah-olah tak boleh dipisahkan. Sedangkan zaman dahulu, zaman para sahabat, tabi'in semua, mereka berniaga di atas dasar kejujuran. Hari ini menipu tu lebih banyak. Contohlah, lebih-lebih lagi online. Yang saya selalu sebut dah. Sejadah, bayangkan sejadah. Harganya RM60. Sejadah pula, sejadah Raudhah. Kita baru balik pada haji tengok. Kita tanya sejadah Raudhah ni, ya Allah, 100 lebih. Paling-paling murah, RM60 lebih. RM60. Tiba-tiba tengok Shopee ke apa tengok, RM6.80. Kita berpak tekan 6 terus. Beli, bayar. Sampai-sampai rumah besar tapak kaki kita, tuan-tuan. Lupa nak tengok saiz. Allah, geram betul. Tuan-tuan, ramai dah kena. Ramai dah. Alah, termasuk yang bercakap ni pun kena dah. Ya Allah, kita kata Allah kena tipu. Sama juga tuan-tuan dalam perniagaan, dia kata tak menipu, bukan. Nak kata dia tak tipu, macam kita ditipu. Dalam istilah fiqahnya dipanggil gharar. Gharar ni nak kata ditipu, tak. Tapi nak kata dia tak tipu, kita rasa ditipu. Contoh, saya pergi makan satu restoran ni. Ulang cerita ni, saya pun dengar kuliah saya. Supaya kita nampak gharar. Saya pergi makan dekat restoran ni sebab masa tu orang rumah saya balik kampung semua, saya seorang je lah. Balik pada ceramah, lapar sangat, pergilah masuk singgah satu kedai ni. Jadi saya order nasi kosong, sup tulang. Cukup lah. Nak jimat tak? Akhir sekali datanglah. Nasi kosong, sup tulang. Saya pun alhamdulillah baca dah, bismillah. Makan-makan hirup sup Allah, sedap. Akhir sekali saya cari daging, tuan-tuan. Sikit daging tak ada, tuan-tuan. Yang semua mangkuk saya dipenuhi dengan tulang, tuan-tuan. Tulang bersih, tuan-tuan. Kalau baling pada anjing geling kepala, tuan-tuan. Ni, tak? Saya kata, teruk betul ni. Tengok-tengok tulang besar tu, tuan-tuan, tarik-tarik. Langsung tak ada daging. Sepatutnya daging lekat dekat tepi-tepi tulang, tu tak? Bolehlah kita gigit-gigit sikit. Ni tak ada daging, tuan-tuan. Bersih. Licin, tuan-tuan. Metalik pula tu. Saya, ya Allah, aku nak makan nasi kosong dengan hirup sup ni saja. Saya nak panggil dia, kata, bang, apa pasal ni sup ni tulang ni? Orang dijawab balik, dah, awak order sup tulang tak kena bagi sup daging. Kita rasa, terus saya kenyang, terus balik, terus lah, bayar balik. Ni contoh, tuan-tuan. Contoh. Sama juga, saya pernah renovate rumah saya. Rumah saya ni dibanjir. Kita tak perasan. Kita beli tu tak perasan. Bila kita dah nak duduk tu, kita perasan. Rupanya setiap kali hujan dibanjir. Setiap kali banjir di hujan. Tak? Jadi saya terpaksa lah renovate balik. Jadi masa tu lah pinjam duit orang lah macam-macam tak. Saya tanya beberapa kontraktor. Alhamdulillah jumpa kontraktor ni bagus. Cakap lembut, Masya Allah. Boleh keluar hadis lagi, tuan-tuan tak? Kebetulan dia pula baru buat surau taman sebelah tu. Kata, orang ni bagus. Ambil dia lah, tak apalah. Tapi rupanya memang kena kencing, tuan-tuan. Daripada harga contohnya RM20,000 boleh jadi triple. Contoh, saya bincang ni buat dapur ni sikit, letak pagar depan rumah sikit. Kira-kira okey, dalam lebih kurang 20 lah contoh, 40 lah contoh. Dia boleh naik sampai 100 tu. Bayangkan. Pening kepala. Kenapa? Dah bincang semua, masa dia buat dapur tu, dia bawa letak bata. Akhir sekali dia panggil apa? Plaster supaya licin. Dia buat kat dalam. Saya tengok kat luar, tak ada plaster. Nampak bata-bata lagi. Macam negara Arab pula. Saya tanya dia, bang, ni bila nak plaster ni? Oh, dia kata, ustaz nak plaster ke? Ini rumah saya, bang. Ini bukan negara Arab. Oh, kalau ustaz nak plaster, kena tambah sikit lah duit. Tambah lagi. Kan kita dah bincang. Kita bincang hari tu dapur saja. Kita tak sebut plaster. Oh, jahat sungguh, tuan-tuan. Lepas tu, semasa dia nak buat dapur tu, dia tanya saya, nak buat tingkap ke tak? Saya kata, takkanlah dapur tak ada tingkap, mampus keras nanti bila masak nanti. Okey, kena buat, baik, nak buat. Jadi ustaz nak buat ni tingkap yang slide macam ni, sliding ke ataupun tarik macam biasa? Saya kata, mana-mana boleh, tapi kalau dapat sliding lagi bagus. Oh, saya tanya kenapa? Tanya sliding ke atau biasa? Dia kata, ustaz kalau sliding ni mahal sikit, kalau biasa-biasa ni murah sikit. Kenapa ada murah, ada mahal? Kan kita dah bincang dah, langsam tu Kita bincang hari tu dapur, kita tak bincang pun pasal tingkap ni. Allah, tambah lagi duit, tuan-tuan. Garu pala, tuan-tuan, memang jahat.
Akhir sekali dia nak letak pagar depan rumah saya tu, pagar tu. Sebelum dipasang dia tanya saya, "Ustaz, ni nak letak pagar ni, sebelum letak pagar kena ada tiang dulu. Tiang sebelah sini, sebelah sini." Kata, "Ya, kenapa? Ustaz nak tiang besar ke tiang kecil?" Saya kata, kenapa tiang besar, tiang kecil? Kalau tiang besar ni duitnya sekian-sekian, kosnya tinggi sikit. Kalau tiang kecil ni harganya sikit-sikit. Kenapa nak bagi tahu saya kos kecil besar ni? Kan kita dah bincang dah semua sekali. Hari tu kita bincang pasal pagar saja Ustaz. Kita tak bincang pasal tiang. Ya Allah, tambah duit lagi tuan-tuan. Ini dia kata gharat. Gharat ni memang menipu tuan-tuan. Kita dah bincang elok, okey, siap rumah ni berapa harga sekian-sekian, dia dah bagi tahu. Sampai-sampai nak siap ditambah sana, tambah sini. Tak tambah tak jadi tuan-tuan. Tak jadi rumah nanti. Ini dipanggil gharat. Macam saya selalu sebut tuan-tuan, mudah faham. Tiba-tiba ada satu kedai runcit nak baru buka, dia buat promosi. Okey, promosi sempena pembukaan hari pertama kedai kami. Satu botol mineral ni 50 sen. Wah, murah tu. Tempat lain RM1 contoh lah. Tempat lain semua RM1 ataupun RM2. Dia 50 sen. Kita pun beli 2 kotak. Okey, bayar, sak bayar. Tiba-tiba bahasa angkat tu, pesan ringan sangat ni. Buka-buka kotak, ada botol mineral. Rupanya, botol saja, air tak ada. Kita pun balik-balik. Apa pasal ni air tak ada? Kami tak kata jual air. Cuba baca betul-betul. Satu botol mineral 50 sen. Kami tak kata satu air botol mineral. Oh, pandai. Cerdik. Cerdik tuan-tuan. Ni dipanggil gharat. Dan saya pernah dekat. Saya balik daripada Mekah hari itu, saya transit dekat mana? Saya tak ingat lah. Damam ke apa? Saya tak ingat. Damam kot mungkin. Kita transit lama. 4 jam kot transit. Jadi saya turun lapar tuan-tuan, lapar. Tengok nasi, wah cantik betul gambarnya, Masya Allah. Udang besar-besar ni tuan-tuan. Harganya RM50 lah macam tu lah. 50, boleh lah, berbaloi lah tu makan. Order lah. Dia kata, "Mada turid?" "Uridu arus wa amahada." Tunjuk, okey. Datang-datang, udang kecil ni tuan-tuan. RM50. Ya Allah, saya panggil. "Muhammad, eish hada?" "Uridu mislu hadhi surah." Hadhi surah. Dia kata, sama je. Cuma di zoom sikit. Oh, takkanlah kita nak makan nasi pakai zoom tuan-tuan. Ni jahat tuan-tuan. Nak kata ni dipanggil gharat. Sebab itu tuan-tuan, dalam perniagaan ada unsur gharat ni memang tak berkat. Kita rasa ditipu, tapi nak kata ditipu dia tak tipu. Nak kata kita, Allah, macam kita beli kereta lah. Contoh kereta Alza. Harganya RM60,000 contoh lah. Tiba-tiba ada satu kedai ni dia jual RM30,000. Beza tuan-tuan, separuh. Tahun yang sama, baru keluar daripada kilang semua. Masya Allah. Kita pun apa lagi? Belum lagi masuk tak? 5 minit lagi. Baik. Kita belilah. Bayar. Alhamdulillah. Rupanya tak boleh start. Apa ni? Allah, tengok-tengok. Enjin belum pasang lagi. Bateri tak ada lagi. Tayar tak ada. Oh, kalau nak pasang tayar, tambah duit lah. Lah sekali tuan-tuan. Lagi mahal daripada yang RM60,000 tadi. Kenapa? Ininya namanya gharat. Gharat ini memang berlaku dalam perniagaan. Dia kata ni best. Rupanya menipu tuan-tuan. Sama juga saya pernah pergi bawa jemaah saya. Saya kalau pergi bawa jemaah pergi Mekah, pergi Madinah ni, saya suka beli minyak wangi. Sebab minyak wangi ni salah satu perkara yang disukai oleh Nabi. Sebab itu orang Arab, syekh saya sendiri, dia kata, "Wallahi, aku memperuntukkan RM15,000 setiap bulan untuk beli minyak wangi tuan-tuan." Masya Allah. RM15,000 tuan-tuan. 1 bulan, bukan setahun. Sebulan. Tapi gajinya tak payah tanya lah. Tapi nak kata suka minyak wangi. Jadi saya pun suka minyak wangi. Pergi belilah. Rupanya, saya dapat satu kedai memang murah betul. Kat Malaysia ni dalam lebih kurang satu botolnya 400. Dekat sana dapat 200. Murah betul. Saya tanya, hal zal asli atau taklidi? Kita tanya lagi. Dia kata, "Wallahi, depan Kaabah ni. Tak jauh depan Kaabah. Wallahi asli 100% dia kata. Original 100%. Laisa taklidi." Oh, dia kata disumpah depan Kaabah lagi. Kata, Masya Allah. Tuh, aku nak 3 botol. 3 botol. Bayar tu. Dia kata lagi, kalau sekiranya taklidi, irji'. Maknanya kamu boleh bagi balik, aku bagi duit balik. Tak ada masalah. Saya beli 3 botol. Pergi Madinah tuan-tuan. Pergi Madinah. Sampai Madinah, saya pergi belakang Taibah tu. Dia ada satu kedai besar minyak wangi. Saya carilah. Cari jenama yang sama. Tanya-tanya, uish, harganya boleh tahan mahal ni. Sampai 300 lebih ni. Tak betul ni. Saya pun beritahu, "Ya Syekh, ashtari tu hadha, mislu hadha, rakis min huna." Lebih murah daripada engkau. Aku beli 200.
satu botol 200 je. Dia kata wallahi hadza laisa asli, dia kata demi Allah ni ni bukan original, ni mesti taklidi, ciplak. Dia kata mana ada, dia sumpah lagi. Dia kata asli fil mi'ah. La wallahi kalau engkau ada original macam botol yang kau nak tu, aku nak beli balik harga yang sama, aku nak 2 kontainer. Oh jahat betul mulut dia lah. Saya kata okey baik, saya pergi ambil. Hotel saya tak jauh daripada supermarket tu, saya bawa datang. Bawa tengok. Dia pun sengih, "Syekh, wallahi ibu kena kencing lah," dia kata. Ni aku tunjuk ni. Original ni ada bentuk sekian-sekian. Oh tuan-tuan, ya Allah, geram ni. Nak pergi Mekah balik, saya pun nak jaga jemaah saya tuan-tuan. Ya Allah. Dan saya teringat seorang jemaah saya juga, dia terkena tipu tuan-tuan. Dia beli iPhone, masa tu iPhone kat Malaysia memang mahal. iPhone dulu, iPhone 1 ke 2 iPhone dulu. Dia beli 8 biji iPhone, bayangkan. Saya yang bawa dia beli. Saya tanya dia. Sebab dia kata, saya tanya dia, "Ji, kenapa beli banyak sangat?" Dia kata nak bagi anak ustaz. "Murah sungguh ustaz, murah betul." Kata betul ni murah. Oh, original. Kata original lah ustaz. Saya pun biar betul. Murah memang beza 800. Saya pun ya Allah. Lepas dia balik Malaysia tu, saya masih lagi kat sana. Saya pergi beli kedai yang sama. Saya pun kena. Oh, dia kata memori ada 32 gig dan sebagainya. Saya masuk letak. Baru send satu gambar. Full memory. Full memory. Ya Allah. Saya kata apa pasal baru satu gambar send dah full memory ni? Tanya kawan-kawan yang pandai. Ini bukan original, ini ciplak ni. Pergilah kena serang lah. Memang serang satu je, dia tak nak pulang balik. Dia kata tak apa, kalau kau tak pulang balik, kita bertemu di hadapan Allah nanti. Oh cepat, mari. Tukar. Orang Arab cakap macam tu, insya-Allah dia akan pulangkan balik. Orang Arab ni, kalau kata tak apa, kalau kau tak nak selesaikan kat sini, tak ada masalah. Kita selesai di hadapan Allah nanti. Cepat-cepat dia bagi duit kita balik tuan-tuan. Tak? Itu cara dia lah, cara dia. Baik. Jadi tuan-tuan, kesimpulan daripada hadis yang kita baca tadi ialah berkaitan dengan kejujuran lelaki tadi. Seterusnya kesimpulan keseluruhan daripada hadis tadi menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa mendengar, maha mendengar di mana kita berada. Innallaha sami'ud du'a. Sesungguhnya Allah maha mendengar doa hamba-Nya. Bayangkan hamba yang terperangkap dalam gua tadi, tak ada seorang pun tahu, dia berdoa sampai Allah maha dengar. Buktinya Allah membuka pintu kepada mereka tanpa ada perantaraan pertolongan untuk mereka. Seterusnya tuan-tuan, kesimpulan pada hadis yang kita baca semua ini, innal ikhlas min asbab tafarrujul kurbat. Sesungguhnya keikhlasan itu menyebabkan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini dalam bab ikhlas. Jadi buatlah ibadat dengan penuh keikhlasan, insya-Allah kita akan mendapat ganjaran pada Allah. Yang terakhir sekali tuan-tuan, bab kata Datuk Ismail Kamus, tanam padi lalang akan tumbuh, tetapi kalau kita tanam lalang padi tak akan tumbuh. Maksudnya apa? Buat kerana Allah, ganjaran daripada Allah pun dapat, ganjaran dunia pun kita dapat. Jadi buatlah kerana Allah. Seumpama kita tanam padi, lalang tumbuh. Tapi kalau kita tanam lalang, padi tak akan tumbuh. Jadi buat kerana Allah, insya-Allah kedua-duanya kita dapat. Jadi tuan-tuan, saya rasa setakat ini saja. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.